Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution telah arah pihak penjara Malaysia untuk membuat kajian tentang tahanan di rumah ataupun home detention yang kadang-kadang dipanggil house arrest. Malaysia belum ada sistem tahanan di rumah ataupun home detention. Jadi sekira Malaysia nak melaksanakan sistem itu, apa yang perlu dibuat? Pihak penjara telah diarah membuat kajian dan mengeluarkan satu laporan supaya kerajaan boleh memberi pertimbangan. Adakah home detention ni wajar atau tidak dan boleh ke tidak dilaksanakan di Malaysia. Arahan tu baru diberi dan akan mengambil masa lah. Dianggarkan sekurang-kurang 1 hingga 2 tahun. Barulah pihak penjara boleh complete dia punya kajian dan dia punya laporan dan recommend kepada Kementerian Dalam Negeri adakah perkara ini boleh atau tak boleh dilaksanakan di Malaysia. Banyak perkara perlu diambil kira. Setakat ni home detention ataupun tahanan di rumah tidak bermaksud di rumah kita. Maknanya bukanlah kita duduk di rumah kita dan rumah kita tu akan dianggap sebagai penjara dan kita tak boleh keluar ke atau sebagainya. Home detention yang sedang dibuat, yang sedang dikaji oleh kementerian ataupun oleh pihak penjara ialah satu rumah yang akan disewa atau beli atau bina, dan rumah tu akan ada beberapa banduan ataupun tahanan. Misalan katalah satu rumah banglo atau satu rumah semi-D, di mana 4, 5 atau 6 banduan akan duduk dalam rumah tersebut. Ataupun mungkin satu hostel. Macam di barat misalnya mereka ada dia panggil halfway house. Halfway house ni orang yang telah dibebaskan dari penjara tapi tidak lagi dibenar bebas ke dalam masyarakat. Jadi mereka perlu duduk di halfway house dan halfway house tu akan ada jaga, mereka kena lapor dan yang dianggap sebagai kurang bahaya mungkin akan dibenar keluar untuk bekerja. Pagi keluar bekerja tapi malam kena lapor balik di rumah tersebut dan mereka kena tidur. Maknanya mungkin pukul 7 pagi hingga 7 malam boleh keluar. Dan 7 malam hingga 7 pagi besok mesti duduk dalam rumah, tak boleh nak keluar mana-mana. Dan mereka akan dikawal dan sebagainya. So, what system Malaysia akan melaksanakan? Belum tahu lagi. So, yang duduk bising yang kata ni Najib ni telah diberi mengikutlah cerita dari lawyer Najib. Najib ni bukan saja dikurangkan dia punya denda dan dikurangkan dia punya hukuman penjara ke 50 juta dan 6 tahun, tapi juga di dalam pengampunan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong tu, Najib juga akan diberi home detention ataupun tahanan di rumah. Ini dikatakan yang Agong telah perkenan atau Agong telah titah. Tapi tak ada sistem tu sekarang ni lah di Malaysia. So, ialah Najib telah denda Najib dikurangkan ke 50 juta dan penjara di Kajang turun ke 6 tahun. Tapi itu dua telah diberi, tapi yang katakan home detention tu mereka kata tidak diumum atau tidak diberi. Maknanya kerajaan ni rahsiakan benda tu. Saya ingat bukan sangat kerajaan rahsiakan benda tu, tapi tak boleh umum. Sebab
nak umum pun tidak ada sistem dalam Malaysia peruntukan untuk home detention. Anyway, Menteri Dalam Negeri telah pun arah pihak penjara buat research, buat kajian dan tengok macam mana laksana. Misalnya, mungkin mengikut yang diorang cerita sekarang lah. Home detention ni mungkin untuk mereka yang dipenjara 4 tahun ke bawah. So, those jail 4 years, and then kalau jail 4 years, maknanya mereka kena duduk dalam penjara lebih kurang dalam 3 tahun je. So, bila dah duduk dalam penjara 2 tahun, mana tinggal setahun. So, setahun tu boleh tukar menjadi home detention. You hanya ada setahun lagi saja tinggal untuk dibebaskan. Jadi, untuk orang yang dah hukum penjara 4 tahun, dah duduk 2 tahun. So, kalau 1/3 tu, tinggal 2/3. Maknanya tak berapa lama lagi dah boleh bebas. Mereka tak lari lah. Not worth it. Untuk berapa bulan lagi tinggal, you lari, tambah balik. Maknanya hukuman penjara lagi berapa tahun. So, ini boleh dikatakan banduan yang selamat lah. Dan juga orang yang dihukum penjara kes-kes yang bukan maknanya violent lah. Ini bukan kes rogol, kes bunuh, kes rompak bank mengguna senjata, atau kes anything involved boleh dianggap sebagai serious crime ataupun violent crime. So kalau kita ni kesalahan kita ni mungkin minor crime, ialah mungkin kita ni money laundering ke, dan kita kena 3-4 tahun jail. So it is considered blue collar white collar crime. Dan bukan crime yang melibatkan keganasan ke dan sebagainya. Mereka boleh dipertimbangkan untuk home detention. They are not violent people. They are not dangerous people. So, dia punya length of or duration of dia punya sentence tu satu. Dan dia orang dalam kajian dia orang buat ni mungkin 4 tahun ke bawah. Dan melibatkan jenayah yang tidak serius. Jenayah yang boleh dianggap sebagai ringan, sebab tu hukuman dia ringan, dan mereka tidak dianggap sebagai bahaya kepada masyarakat dan sebagainya. So that is still being considered, maknanya kriteria siapa yang layak, siapa yang tak layak mendapat home detention. Dan mereka kata kalau Najib ni, sebab kes dia 12 tahun, dan dia ada banyak lagi lah, beberapa lagi perbicaraan masih berjalan, mungkin Najib ni tidak akan layak untuk dapat home detention. Memandangkan seriousness lah, how serious his crime is compared to yang mana yang kena penjara 4 tahun ataupun tidak begitu serious, white collar dan sebagainya. So itu satu, kelayakan. Dan kelayakan tu pun belum diselesai lagi. Maknanya dia tak bolehlah orang yang kes bunuh orang pun dan sebagainya, walaupun tidak digantung, lepas kita bagi home detention tu memang tak boleh lah. The other thing is a SOP atau protokol. Apa yang perlu dibuat, apa yang tak benar dibuat dalam home detention tadi. So, sekiranya mereka ada satu rumah lah, kata rumah banglo. Dan rumah ni ada 6 orang. Banduan duduk dalam rumah tu. Ada ke rumah tu perlu dipagar? Dia buat macam kemunting tu. Pagar barbed wire, bukan pagar saja, dengan barbed wire. Dan pagar tu berapa puluh kaki tinggi. Dan ada ke perlu guard? Sebab sekira rumah banglo katalah ada 6 orang banduan. Dan mereka nak 24 jam, 24/7. Mungkin dia orang perlu sekurang-kurang 4 guard. Satu shift. So 3 shift sudah 12 guard. So perbelanjaan tinggi. You kena ada 12 guard 24 jam untuk menjaga
5 atau 6 banduan banding dengan kalau di dalam penjara. Mana kurang guard dari banduan. Sekarang ni guard lebih dari banduan. Jadi satu banduan tu kena ada 2 guard. So the cost is very high. Itu satu. Dan ada ke mengikut SOP lah ataupun protokol. Ada ke orang dia benar melawat? Dan siapa? Keluarga saja ke, atau kawan ke, ataupun pemimpin-pemimpin politik ke? So, siapa yang kita benar dan tidak benar melawat mereka yang menjalani home detention? And ada ke maknanya mereka duduk dalam rumah atau mereka boleh keluar rumah dan buat berkebun dan sebagainya. Maknanya the whole compound dianggap sebagai detention center. So you boleh merayau lah, dia merata. And what about kegunaan internet, kegunaan smartphone, kegunaan komputer? Adakah semua ini dibenarkan? Dan kalau macam tu mereka boleh adakan conference di mana mereka boleh seorang dalam home detention tu boleh adakan internet conference dengan beberapa orang. So maknanya you boleh adakan mesyuarat parti dan macam-macam lagi, ataupun you masih boleh menjalani penjagaan and so on. So what are the restrictions? Sejauh mana kebebasan mereka yang ditahan di dalam home detention? Adakah mereka boleh buat macam rakyat biasa? Tidak lagi macam banduan, atau mereka masih ada restriction, mereka masih ada had. Macam juga mereka duduk dalam penjara biasa. So all this must be considered. Dan macam mana nak kontrol? Kalau mereka tak boleh ada internet, tak boleh ada smartphone, bagaimana nak menentukan yang benda ni, smartphone tu tidak diberi kepada mereka, smuggle dan sebagainya. So there's many issues to be considered. Issue security, issue protokol, isu kelayakan, and banyak lagi lah. So benda ni semua masih dibincang. Dan kajian masih dijalankan. Dan mereka belum lagi, even setakat ni lah, belum lagi menentukan apa dia is going to be the parameters tentang home detention tersebut. Supaya mereka boleh membuat kajian mengikut parameters. Misalnya, kalau sekira kelayakan macam ni, SOP dia macam tu, had dia dan sebagainya, macam ni atau macam tu. Semua ni kena ditentukan terlebih dahulu, dan selepas tu kajian perlu dibuat dari segi effectiveness, and dari segi bagaimana nak menentukan yang pelaksanaan ni bukan saja akan berjaya, tapi tidak akan ada apa-apa loophole di mana mereka boleh, mereka yang menjalani home detention ni boleh salah guna kemudahan, salah guna facilities mereka untuk membuat benda yang tidak dibenar di bawah syarat home detention. So benda ni will take, kurang-kurang 2 tahun, silap-silap 3 tahun sekira mereka tidak dapat nak setuju tentang what is going to be the manner of the home detention. And benda ni baru, oleh kerana belum ada lagi, mungkin mereka kena juga buat lawatan ke luar negara, pergi study di negara lain, bagaimana dilaksanakan di negara lain. Dan ada ke pelaksanaan di negara lain tu wajar untuk Malaysia, boleh juga diguna di Malaysia. Dan ada ke home detention ni dihadkan kepada rumah yang dimiliki oleh pihak penjara ataupun hostel atau asrama. Kalau misalnya lebih ramai dari 5-6 banduan sampai 2-30 banduan, makna duduk dalam asrama. Ataupun ada ke home detention ni mana awak akan duduk di rumah awak sendiri, dan kita akan pasang tracker, pasang CCTV,
Dan mungkin ada seorang guard di depan rumah untuk menentukan yang orang yang tak authorized tidak masuk. Dan kita yang ditahan bawah home detention tidak keluar dan sebagainya. So this is so many things yet to be considered. Tapi yang kata bulan April ni, mahkamah akan mendengar dan mempertimbangkan permohonan Najib untuk mendapat home detention. I think it's too premature, too early. Dia punya sistem pun belum ada lagi. Dia punya syarat-syarat pun belum ditentukan lagi. Dan perkara ni kalau sekira pihak penjara sudah selesai, dia punya kajian, dia punya recommendation, dia punya kertas kerja dan sebagainya, hantar kepada Kementerian Dalam Negeri. Perkara ni mungkin perlu dibawa ke Parlimen dan digazet sebagai satu undang-undang supaya benda ni jadi sah. Sebab setakat ni undang-undang tidak membenarkan home detention. Tidak ada undang-undang yang benarkan. So kena ada dulu undang-undang yang membenarkan. So Parlimen juga perlu lulus perkara ini. So kalau kita nak kira from start to finish, 2-3 tahun lagi lah mungkin baru boleh kita laksanakan home detention di Malaysia. Dan by that time Najib pun mungkin sudah tamat dia punya hukuman. Dan kalau dia tidak sangkut kes-kes baru, maknanya that's the end lah. Kalau tidak, makna kes baru ni dia kena sambung hukuman penjara kerana kes baru ni lah. Assalamualaikum. Salam sejahtera.